العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sebuah hadis riwayat Abu Hurairah dalam Musnad Imam Ahmad 9388, juga dalam At-Targhib wa Tarhib Imam Al-Munziri bernomor 329, dan disebut di sini bahwasanya sanadnya adalah hasan, yaitu lafaz yang berbunyi innalil masajidi autadan hum autaduha lahum julasa'u minal malaikah fa in ghabu sa'alu anhum wa in kanu maradun aduhum wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Artinya, sesungguhnya bagi masjid-masjid itu ada tiang serinya. Masjid ada tiang serinya, kita nak tahu ni kan? Tiang seri yang dimaksudkan itu adakah tiang yang seumpama yang kita tengok ni kan? Ada berapa tiang kat masjid kita ni? Adakah yang tu ataupun ada maksud yang lain kan? Mereka iaitu kaki masjid, atau boleh kita sebut sebagai kaki surau. Mereka yang gemar, yang selalu dan tidak pernah renggang dengan masjid surau kan? Sebut saja masjid, itulah tempat mereka. Sehingga ada kalangan kita yang jadikan masjid itu rumah pertama dia. Oh, hebat kan? Dia sanggup rumah dia kecil, tapi dia tak mau kalau masjid kecil. Ada kalangan kita yang macam tu. Dan setengah ulama dulu kata bahawasanya seorang kalau dia bina rumah dia cukup hebat, lebih mahal daripada masjid qaryah dia, maka binasa dia. Pesan ulama yang terdahulu. Itulah ni banyak ramai yang kita lihat rumah dia lebih hebat daripada masjid kan? Katalah masjid berapa juta buat? 3 juta, tapi setengah rumah orang ni, ya Allah kan? Dia kata apa? Dia kata tak rumah lagi, luar-luar tu tanam pokok, susun, cantik sungguh taman dia. Kat situ pun dah berapa juta, setengah rumah kan? Baik, tapi inilah ada kalangan kita yang hebat. Dia jadikan masjid itu adalah tempat utama bagi dia. Maka mereka ini disebut sebagai tiang seri masjid. Rupanya yang ni tak ada faham. Kalau tiang ni tiang, tak tahu tengok kalau masjid ni berapa tiang yang ada, itulah tiang seri. Dan mereka ini mempunyai teman semasjid mereka itu daripada kalangan malaikat. Tak hampa mereka ni. Bahkan yang ni pun mereka bukan nak, mereka tak tahu. Orang yang betul-betul beribadat kepada Allah kerana Allah, lillah, dia faham, akidah dia mantap. Bila kata kena pergi masjid lah. Apatah lagi nak dirikan solat 5 waktu sehari semalam. Rupa di sebalik itu ada ganjaran besar, iaitu mereka-mereka yang disebut sebagai kaki masjid surau ini, mereka ada kawan rapat daripada kalangan malaikat. Jika mereka tidak hadir ke surau ataupun ke masjid, kita jangan pelekeh nama surau. Kadang-kadang surau, kita duk faham surau tak ada apalah surau, tapi ada surau status masjid.
walaupun tidak siapa rasmi bagi kelulusan, tapi tengok kepada syarat yang ada pada masjid, dan syarat tersebut ada pada sesebuah surau itu, maka kedudukan dia macam masjid. Dia bukan pasal nama, kan? Ada masjid yang cukup hebat, ada kuliah program, ada surau yang ada kuliah susun program. Ada masjid yang tidak ada kuliah, semata semayang 5 waktu sehari semalam, kan? Jadi sebab itu kita sebut dua sekali, iaitu yang kaki masjid atau kaki surau ini. Cumanya memanglah kedudukan masjid itu hebat, kan? Tapi waktu yang sama, jangan kata yang surau pun tak hebat, sekiranya statusnya juga boleh naik kepada status masjid, kan? Benda ni saya rasa dah bincang dah dulu, saya sebut dah. Macam mana surau atas nama surau tiba-tiba boleh naik sebagai masjid, kan? Tengok tapak dia individu ke? Ni tapak surau, satu-satu surau ni milik siapa? Individu ke? Ada organisasi dia, kan? Tengok ni siapa yang masjid punya, kan? Di masjid pula Jabatan Agama lulus, ni pun lulus. Sana mereka pantau, sini pun mereka main pantau. Jadi kedudukannya sama. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka kaki-kaki masjid surau ini ada sahabat daripada kalangan malaikat. Sekiranya mereka tidak hadir ke surau masjid, selalu duk main selalu. Malaikat pun seronok tengok, sahabat aku dah sampai. Oh, sahabat aku keluar nak pergi ke sana lah, aku tahu. Tiba satu hari tak pergi, kan? Sahabat ni, kan, kalau kata kawan lain, kawan tak gaduh sangat lantak pergi, kan? Kawan, rakan. Tapi bila naik kepada tahap sahabat, seperti tubuh yang satu. Mana sakit, yang ni pun sakit sama. Dan macam tu. Kalau kata tak mai, kena pergi jenguk, kena pergi tengok siapa. Nampak kan? Dah sebati pada itu, nama dia sahabat. Sekiranya mereka tidak hadir ke masjid ataupun kita kata ke surau, para malaikat akan bertanya khabar perihal mereka. Sama-sama mereka ni bertanya. Tanyalah malaikat sama malaikat tanya, macam mana sahabat kita tak sampai ni? Malaikat Nuh pula jawab, dia tak tahu. Kau duk tunggu daripada tadi, tak sampai-sampai. Risau loh, jangan kata aku pun risau juga. Sama-sama mereka sembang. Ni kedudukan kita ni. Jangan kata sia-sia lah, letih lah duk pergi masjid pula malam ni. Janganlah merongok macam tu, kelebihan kita besar, kan? Tapi dia tanya lelaki dia, abang, sampai bila kita nak pergi surau? Sampai bila kita nak pergi surau ni? Abang tak letih lah? Itulah aku baru nak cakap kat hang, letih duk pergi surau selalu. Sat masjid, sat surau sampai bila? Ini orang tak faham. Bolehlah sembang macam tu jenis tak faham. Kalau faham ni muka ceria. Dia tengok muka bini dia, aku tahu dah hang tak sabar nak pergi surau. Macam tu, kan? Ceria tu lain. Tengok muka suami tu, tak macam tengok masa dia nak pergi pasar raya. Tak. Dia cerah lain, kan? Weh, yang ni hebat, kasyaf ke apa ni, kan? Dia tengok muka abang ni, saya duk rasa nak pergi pasar raya ni. Hang tahu mana? Cerah lain. Cerah. Tengok ni pula, mesti masjid ni. Sampai ke tahap tu baguslah, kan? Jadi malaikat ni tanya satu sama lain, macam mana sahabat kita ni? Tak main lagi ni. Jika mereka sakit, para malaikat akan menziarahi. Cari je, aku nak pergi tengok.
Jom kita pergi ke rumah dah. Jom pakat pergi. Tengok tak berapa sihat, sakit. Malaikat dulu yang pergi ziarah. Jadi kita ni apabila macam ni keadaan kita, susahlah nak berenggang dengan surau masjid. Memang seronok dengan surau masjid ni, kan? Maka tak usahlah duk risau sangat kalau kita orang tak ziarah waktu sakit. Jangan duk risau. Biasa ya, tenang. Abang gelisah ke? Tak lah. Siapa yang tanya macam tu? Tak lah, abang 2 hari dah sakit, siapa tak jenguk? Kulah abang resah gelisah. Dia kata tak lah, malaikat ramai. Malaikat ramai, aku dah rasa ramai ni. Dia tak culis rumah kita, malaikat masuk. Oi, hebat. Sungguh kena rasa macam tu. Ni kaki masjid apa? Kaki surau apa? Momok tak putih-putih. Dia kata tak apalah, sihat esok memang aku tak pi punya. Orang pi surau, orang pi masjid, orang sakit depa tak mai jenguk, tak apa. Balas dendam. Ini bukan kaki surau, bukan kaki masjid. Dia jenis tidak ada nak balas dendam apa. Sentiasa tenang. Nah, pasal apa? Dia bersama Allah, dia pun lillah. Dan dia faham antara hadis ini, riwayat ini, dia sedang bahawasanya dia ada sahabat daripada kalangan malaikat. Jadi orang yang dianggap sebagai kaki surau, kaki masjid, kita pun rasa kita ni kot kaki surau, kaki masjid, kan? Dah kita tahu bila dah kita macam tu, kita ada sahabat kalangan malaikat, siapa takut? Siapa takut? Assalamualaikum. Kak. Salam ya, awak. Piak surau. Tahu rasa macam senok. Tak apa. Saya pun tak pi. Pi lah, tak apa lah, pi lah. Aku tak pi, hang tak pi sama lagi. Aku tak pi ada arai. Saya ada arai ke? Arai saya kau tak pi. Arai saya kau tak pi. Seram. Seram lo, gelap-gelap. Yakinlah kita ada sahabat kita kalangan malaikat. Siap berjalan, malaikat duk bawa jaga kita, insya-Allah. Begitu. Tapi tidak ada keyakinan. Tak apalah. Mungkin tahap pertama kot, mau naik lagi, tingkatkan lagi. Sungguh, nak risau apa? Apa yang kita buat tu benar. Ni kadang-kadang buat benda baik ni, dia duk risau pada benda baik. Buatlah. Kadang-kadang buat benda tak elok ni, dia tak risau apa. Dia bangga jadi duk seronok, kan? Benda yang dia buat tu maksiat, contoh kan. Ni bukan maksiat, ini menegakkan syiar Allah. Dengan azan-azan tu syiar, kita mai keluar nak berjemaah kat surau, kat masjid tu syiar Allah. Siapa nak risau? Ni kelebihan dia, orang yang kaki surau, kaki masjid. Bila dia sakit, malaikat akan pergi ziarah. Kita bila kita dengar sahabat kita sakit, pergilah ziarah. Nanti malaikat duk ada sisi kawan tu tengok, oh ni kawan-kawan dia, kan? Malaikat pun kenal kita sama. Oh baguslah, hamai duk juga tengok kawan aku ni, malaikat anggap dia ni sebagai kawan. Oh bagusnya, makasihlah. Macam kita lah, kan? Bila contoh ayah sakit, kawan ayah mai, orang mai ziarah ayah kita, kan? Seronok mai duk tengok ayah kita, makasih pak cik nak, apa kan? Begitu. Makasih abang, makasih kak. Saya tengok ayah. Macam tu. Malaikat lebih lah, dia sayang orang ni. Siapa mai tengok, dia ziarah kawan kita, kan? Begitu. Dan jika mereka mempunyai hajat keperluan, para malaikat akan membantu mereka. Ni, kalau siapa ada hajat, insya-Allah malaikat akan bantu dia. Kalau dia susah, malaikat ada, insya-Allah. Allah ada lah, memang Allah ada. Allah hantar malaikat, kan, untuk urus masalah-masalah kita. Apabila ada sesuatu yang kita perlu kepada bantuan, Allah hantar para malaikat dia. Inilah antara kelebihan mereka-mereka yang sebagai yang kita sebut kaki surau atau kaki masjid, kan?
Imam Al-Hakim disebut juga riwayat ini dalam kitab Al-Mustadrak dia, iaitu pada nombor 3559. Dia kata apa? Dia kata sahih mauquf an Abdullah bin Salam. Maksudnya apa? Ini perkataan Sayyidina Abdullah bin Salam, maka sanadnya adalah sahih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang saya sebut ini supaya dia menjadi semangat kepada kita, kan? Tak usah duk rasa apalah, selagi Allah Ta'ala bagi kesihatan, umur, kan, untuk kita beribadat, kita beribadat sungguh-sungguh, kan? Kalau tak berapa nak sungguh macam dulu pun tak apa, sekadar yang kita termampu, kan? Tak apa, Allah Ta'ala pun tahu dengan masa, dengan umur, dengan kesihatan dan sebagainya. Buatlah zakat mana yang kita termampu, kan? Dan inilah yang kita akan dapat selain daripada segala pahala-pahala yang dijanjikan, kafarah kepada dosa-dosa kita setiap kita langkah daripada rumah kita mai ke surau, mai ke masjid, dapat pahala buang dosa, naik darjat serupa kita balik. Kita akan dapat begitu. Kemudian kita duduk dalam rumah Allah, duduk dalam masjid, niat i'tikaf. Lepas tu kita ada kuliah pula, duduk tunggu kuliah, dengar sementara nak masuk isyak, menanti solat, itu kita dah dapat dah pahala solat. Banyak kelebihan. Tambah pula supaya kita sedar bahawa kita ada sahabat daripada kalangan malaikat Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi